Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seperti mana yang telah Ustazah terangkan pada minggu lepas, okey, mata pelajaran adab adalah mata pelajaran yang baru bagi kamu dan Ustazah ada bagi sedikit penerangan tentang pembahagian adab dan juga nusus. Okey. Jadi pada hari ini Ustazah hanya akan beri pengukuhan terhadap tajuk yang pertama yang sebelum ini telah dijelaskan. Cuma Ustazah ulang lagi sekali supaya kamu lebih faham. Okey, baiklah. Kalau kita tengok pada tajuk yang pertama seperti yang Ustazah telah paparkan sebelum ini, adab dari sudut makna ataupun pengertiannya terbahagi kepada 3, iaitu di zaman jahili, di zaman Islam dan sastrawan moden, mengikut sastrawan moden maksud Ustazah. Jadi, adab di zaman jahili pengertiannya ialah ad-da'watu ila ta'am, iaitu ajakan atau pelawaan ke majlis makan-makan ataupun jamuan, kerana orang Arab sangat suka mengadakan jamuan dan menjemput tetamu makan. Okey. Dan pengertian yang kedua, di zaman jahili ada juga yang berpendapat bahawa adab itu ialah at-tahzib, iaitu mendidik ataupun pendidikan, iaitu membentuk syahsiah seseorang. Okey. Mengikut pendapat sastrawan moden pula, makna adab ialah at-tahzib wa tarbiyah, yang bermaksud pendidikan dan juga pembentukan, di mana sastrawan adab menghasilkan karya-karya mereka untuk mendidik pribadi Muslim supaya menjadi seorang Islam yang mempunyai ciri-ciri yang mahmudah. Okey, pendapat yang ketiga berkenaan dengan makna adab ialah pendapat oleh sastrawan moden, yang mana mereka mengatakan bahawa adab ialah at-ta'biru bilafzil jamil anil makna al-musiru lil-awatif al-muta'assiratu bil masyair al-mu'assiru fil qari awis sami'. Maksudnya ialah, sekejap. Maksudnya ialah adab bagi mereka adalah merupakan garapan kata-kata yang indah dari sudut makna serta memberi kesan kepada jiwa dan perasaan pembaca dan juga pendengar. Okey. Kemudian adab dari sudut pembahagiannya terbahagi kepada 2, iaitu asy-syi'ru, di mana asy-syi'ru didefinisikan sebagai fannu minal fununil jamilah asasuhul kalam al-mawzunu al-muqaffa al-munba'is an atifah al-mu'abbaru anil masyairi wal ahilah al-muthiru lil awatif. Maksudnya ialah syair itu merupakan salah satu seni yang cantik, ianya bersandarkan kepada kata-kata yang mempunyai intonasi dan juga rima, seterusnya memberi kesan kepada perasaan, di mana ianya lahir daripada perasaan dan juga imajinasi penyair sendiri. Okay. Manakala dari sudut
yang an-nasru maksud ustazah ialah seperti mana yang diberitahu tadi, aqsamu adad terbagi pada dua, iaitu asyi'ru, dan yang kedua ialah an-nasru. Jadi an-nasru diberikan pengertian dalam bahasa Arabnya ialah al-kalamu munamikul khali minal awzani ma'rufah allazi ru'aya fihi tansikul alfaz wa tartibul jumal wa i'timadu 'alal aqli fi tahayyuril ma'ani. Maksudnya ialah nasr ialah merupakan gabungan kata-kata yang tidak mempunyai intonasi ataupun rima yang tetap, yang mana keindahannya ialah bersandarkan kepada garapan kata-kata dan juga susunan ayatnya. Ianya tetap merupakan hasil yang begitu menarik dan indah, di mana ianya i'timadu 'alal aqli, bersandarkan kepada akal fikiran penyampai tersebut ataupun pengarang tersebut fi tahayyuril ma'ani ataupun fi tahyiril ma'ani, dalam memilih perkataan yang mempunyai makna yang puitis. Okey, jadi ada sedikit perbezaan antara asyi'ru dan an-nasru. Contoh asyi'ru ini ialah seperti syair-syair yang didendangkan oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum ini, yang mana antara rangkap-rangkap itu kadangnya mengandungi rima-rima yang tertentu, iaitu rima itu ialah kesinambungan ataupun keseragaman, sebenarnya keseragaman huruf yang berada di akhir setiap rangkap. Contohnya kalau bunyi i semua di setiap rangkap itu. Jadi syair itu agak senang, agak disukai oleh orang masyarakat Arab, dan ianya agak mudah dihafaz. Manakala an-nasru ia tidak seperti itu, kerana contoh an-nasru ialah seperti kata-kata hikmah dan juga wasiat serta khutbah. Jadi ada sedikit perbezaan antara asyi'ru dan juga an-nasru. Pada minggu lepas Ustazah tidak menerangkan bahagian ataupun subpoint yang ketiga, iaitu al-ghardu min dirasati adab. Jadi kali ini Ustazah terangkan di mana al-ghardu maksudnya ialah tujuan min dirasatil adab ataupun min dirasati tarikh adab, tujuan daripada mempelajari adab ataupun sejarah peradaban Arab ialah yang pertama, ma'rifatul mu'assarat awil ahdasi ad-diniyah allati asarat fil adab wal udaba, iaitu mengetahui kesan-kesan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkait dengan keagamaan yang memberi kesan fil adab terhadap sastra wal udaba dan juga sastrawan. Sebenarnya pengaruh dan juga kesan ini bukan setakat ad-diniyah sahaja, iaitu bukan dari sudut agama sahaja, tetapi ianya juga berkisar tentang politik, pentadbiran, kemasyarakatan, iaitu sosial dan sebagainya. Cuma di dalam nota ini saya ringkaskan sahaja untuk mudah kamu menghafalnya bagi peperiksaan SMA yang bakal kamu hadapi pada tahun ini. Tujuan yang kedua ialah ma'rifatun ma akhrajathul uqul fil madi min asalibin wa afkarin wa suwar. Maksudnya ialah mengetahui ma akhrajathul uqul fil madi, hasil karya Arab zaman dulu kala, fil madi, zaman dulu kala, maksudnya yang terdiri daripada sastrawan-sastrawan dulu kala, dari sudut asalibin, gaya bahasa, wa afkarin, dan pemikiran serta suar, imajinasi mereka pada ketika itu. Dan yang ketiga, tujuan belajar adab ataupun sejarah peradaban Arab yang ketiga ialah untuk tahzibut tiba', untuk membentuk pribadi, sifat kita
wa tarbiyatul masyair, serta memberi satu impak yang baik kepada perasaan kita, jiwa kita, bidirasatil adab, dengan belajar adab ataupun sastra Arab, dirasatan amiqatan, secara mendalam. Okey, seperti mana yang saya terangkan sebelum ini, bila kita belajar adab, kita bukan sahaja belajar dari sudut hasil karya Arab, maksudnya sastra mereka yang ketika itu, tetapi kita juga mengkaji ataupun mengetahui tentang sejarah bahasa yang mereka gunakan, tentang bentuk muka bumi mereka, ya, dan keadaan masyarakat Arab, ya, di zaman jahili dan juga di zaman Islam, ya, seperti mana saya terangkan sebelum ini. Bahagian adab terbagi kepada dua, iaitu jahili dan juga Islami. Jadi untuk tajuk-tajuk yang awal ni kita fokuskan dulu, ya, terlebih dahulu kepada zaman jahili sahaja. Okey, jadi habislah untuk tajuk yang pertama, yang sebelum ini telah Ustazah terangkan juga. Jadi Ustazah teruskan kepada tajuk yang kedua. Sekejap. Okey, ini dia tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua ialah Mautinul Arab. Maksudnya ialah bentuk muka bumi Arab ataupun kedudukan orang Arab ataupun semenanjung tanah Arab itu sendiri. Yang mana untuk tajuk ini ada beberapa subtajuk yang penting yang selalu ditanya di dalam peperiksaan, iaitu yang pertama, Mauqi'u Jaziratul Arab, ya, kedudukan semenanjung tanah Arab. Jadi soalannya ialah aina taqa'u Jaziratul Arab, ya, di mana terletaknya semenanjung tanah Arab. Jadi Ustazah dah masukkan dalam nota ini, ya, supaya kamu nampak isi-isi penting ini, yang mana Mauqi'u Jaziratul Arab, kedudukan semenanjung tanah Arab itu ialah taqa'u fi aqsal janubil gharbi fi Asia, iaitu di sebelah barat daya Asia. Okey, seterusnya subtajuk yang kedua ialah tentang hududun Jaziratul Arabiyah, sempadan-sempadan semenanjung tanah Arab. Okay, insya-Allah bila kita bersemuka nanti Ustazah akan tunjukkan sedikit peta, ya, semenanjung tanah Arab. Okey, untuk hari ini Ustazah tak dapat paparkan lagi peta tersebut. Okey. Jadi semenanjung tanah Arab ini minas shimal, dari sebelah utaranya, ianya disempadani dengan Asyam, iaitu kawasan Syam. Minal janub, daripada sebelah selatannya pula terdapat Al-Muhitul Hindi, iaitu lautan India. Manakala minas syarqi, di sebelah timurnya ada Khalijul Farsi, ada Teluk Parsi. Dan minal gharbi, di sebelah baratnya pula ada Al-Bahrul Ahmar, ya, ada Laut Merah. Jadi semenanjung tanah Arab itu berada di tengah-tengah sempadan-sempadan yang Ustazah sebutkan itulah, ya, yang terdapat di dalam nota ini. Okey, seterusnya subtajuk yang ketiga yang berkait dengan tajuk ini ialah Mantiqah Hijaz, ya, yang kerap ditanya juga, ya, yang mana kawasan Hijaz, ya. Kawasan Hijaz ini agak luas, nanti kita akan bincang pada subtajuk yang berikutnya. Okey, kita tengok dulu keistimewaan kawasan Hijaz ini. Okey, pertama ialah Mujdibah, agak kering, qalilatul amtar, hujannya sedikit, tumbitu fil a'syab lil masyiyah, tumbuh di situ pokok-pokok, ya, rene untuk haiwan ternakan. Kasratul jabalus sahriyah, banyak bukit yang berbatu, ya, tidak seperti kita, bukit kita menghijau, ya. Wa kasratul audiyatul jarda, terdapat banyak juga pokok-pokok herba. Okey, itu keistimewaan Hijaz.
Okey, seterusnya kita tengok ya Asyurul Mudunul Hijaz. Okey, bandar-bandar terkenal di Hijaz ya. Yang mana Hijaz ini satu kawasan yang agak luas ya. Antara bandar-bandar yang berada di kawasan Hijaz ini ialah pertama Mekah. Di mana keistimewaan Mekah ialah ya wabiha Baitul Haram wal amakinul muqaddasah. Baitul Haram maksudnya ialah Masjidil Haram lah ya ataupun Kaabah. Wal amakinul muqaddasah maksudnya tempat-tempat suci yang lain seperti Jabalus Safa ya. Wa a'zamul qabail, dan kabilah yang paling ramai yang berada ataupun menetap di Mekah ialah Qabilatun Quraisy ya, kabilah Quraisy, yang mana kita ketahui bahawa Rasulullah SAW iaitu Nabi kita juga lahir ya daripada kabilah Quraisy ya, satu kabilah yang dipandang tinggi di kalangan masyarakat Arab. Okey, yang kedua bandar yang kedua yang berada di Hijaz ialah Madinah. Yang mana keistimewaan Madinah ini ialah kuburun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu terdapatnya makam Nabi ya di Madinah, wal Baqi' dan juga Baqi'. Baqi' ini ialah satu kawasan perkuburan ya, ataupun boleh kita sebut satu makam yang agak luas, allazi dufina bihi, yang dikebumikan di situ aksarus sahabah ya, kebanyakan para sahabat, wa ali rasul, dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Baqi' ini adalah merupakan satu kawasan perkuburan yang sangat disukai ya. Maksudnya para sahabat kalau boleh hendak dikebumikan di situ, sebab di situ jugalah ya ramai ahli keluarga Rasulullah ya disemadikan. Okey, waktu qimu biha, seterusnya ya tinggal di situ, maksudnya di kawasan Madinah ini ya dihuni oleh Aus wal Khazraj, iaitu kabilah Aus dan juga Khazraj, yang mana kalau kamu belajar sirah yang sebelum ini kita tahu ya Aus dan Khazraj ini ya dua kabilah yang sentiasa bertelagah ya, bergaduh, berperang ya, bahkan berbunuh-bunuh ya. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ya, Aus dan Khazraj ini telah dipersaudarakan, telah disatukan ya, dan mereka dikenali dengan gelaran puak Ansar ya, yang mana mereka lah yang sangat banyak membantu golongan muhajirin ya, yang berpindah ya, kebanyakan yang sehelai sepinggang ya, iaitu yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi ya, bahkan Nabi SAW sendiri ya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya berhijrah ya daripada kota Mekah ke kota Madinah ya secara sembunyi-sembunyi. Okay, jadi mereka tidak membawa ya banyak kelengkapan ya ketika berhijrah. Okey. Seterusnya bandar yang ketiga ialah At-Taif ya. Taif ini ialah ahsabu biladul Hijaz ya, merupakan biladul Hijaz, merupakan negeri Hijaz ataupun kawasan Hijaz yang paling subur, ahsab ya, yang paling subur. Haitsu taksiru fiha al-ashjar ya, yang mana banyak pokok-pokok ya, banyak di situ pokok-pokok, antaranya ialah al-ainab ya, maksudnya ya pokok anggur, wa zaitun ya, pokok zaitun dan sebagainya lah. Okey, dan bandar yang keempat ialah Jeddah. Okey, Jeddah ini ialah Minaun Hamun, merupakan pelabuhan yang hamun, sangat penting, ala sahilil bahril ahmar, di pantai Laut Merah. Okey ya, kalau dulu ya zaman tok ya dan nenek kamu ya pergi ke Mekah ya, zaman dululah, mungkin moyang kamu lah agaknya ya yang pergi ke Mekah ya, menaiki kapal laut, maka berlabuhlah di Jeddah ya. Okey. Okey, seterusnya tajuk yang seterusnya ialah
Okey, sebelum tu tadi suka Ustazah nak ingatkan balik semula. Tadi kita bincang tentang mula-mulanya ialah keistimewaan kawasan Hijaz. Kemudian kita bincang juga tentang Asyurul Mudun Hijaz, iaitu bandar-bandar terkemuka di Hijaz, yang mana ada 4 bandar di situ yang sangat terkenal terutamanya bagi kita umat Islam. Dan seterusnya kita beralih kepada Mantiqah Yaman. Okey Okey, Ustazah dah pendekkan sikit keistimewaan Yaman ini. Kalau ikutkan bukunya separuh muka surat boleh kata satu muka surat. Okey supaya kamu mudah untuk menghafal jadi Ustazah dah ambil poin-poinnya sahaja. Okey jadi keistimewaan Mantiqah Yaman ini ialah ishtaharat qadiman, terkenal dulu kalanya bisurwati zira'iyah, dengan hasil pertanian, yang mana kebanyakan penduduknya bercocok tanam dan tanamannya sangat menjadi. Wa ahamul mudun, dan bandar yang terkemuka ataupun terpenting di Yaman ini ialah Najran wa Ma'rib wa Sana'a. Kita pernah dengar tentang empangan Ma'rib yang mana ianya mengalirkan air untuk kawasan tanaman menyebabkan kawasan itu cukup subur dan hasil pertaniannya cukup baik dan banyaklah. Yang ketiga ialah wakan al-Arab qihtaniyun yaskunul Yaman, yang mana penghuni Yaman terdiri daripada kabilah Arab Qihtaniyun, dikenali dengan nama Arab Qihtaniyun dan antara asyurul qabail, iaitu kabilah yang terkenal yang tinggal di Yaman ini ada 3 lah yang paling ramai, paling banyak, iaitu Hamazan wa Mazhash wa Murad. Okey, itu berkenaan dengan Mantiqah Yaman keistimewaan ataupun ciri-ciri keistimewaan Yaman. Seterusnya kita pergi kepada subtajuk yang berikutnya, iaitu Mantiqah Najd. Okey yang mana Mantiqah Najd ini ialah keistimewaannya dikenali juga dengan An-Najd Al-Khadra, Najd yang menghijau Jadi kita nampaklah dekat situ tentang Najd ini kawasannya agak subur juga. Okey Jadi antara ciri keistimewaannya yang Ustazah telah ringkaskan sedikit pertama ialah tuksiru bihal al-widyan, banyak wadi, iaitu kawasan takungan air yang boleh kita katakan juga sebagai tasik, yang mana tasik yang agak cantik wa asharuha wadi Hanifah, dan wadi yang paling famous dekat situ ialah Wadi Hanifah yang berada di Najd ini. Kenapa dia famous? Kerana alazikana fihi Musailamatul Kazzab, kerana di situ tinggalnya satu ketika dulu Musailamatul Kazzab. Kalau kamu belajar sirah, siapa agaknya Musailamatul Kazzab ini? Musailamatul Kazzab ini ialah orang yang mengaku menjadi nabi, ataupun kita kenal dia sebagai nabi palsu. Bukan satu yang baiklah. Poin yang kedua untuk Mantiqah Najd ini ialah tuksiru amtaru, banyak hujan syitaan ketika musim sejuk, dan wahawa jayidun, dan udaranya pun baik, nyaman seperti mana kalau kita pergi ke Cameron Highland contohnya kalau di negeri Pahang ini cuacanya agak nyaman Poin yang ketiga ialah Asyurul Mudun Najd, dan bandar yang termasyhur terkenal di Najd ialah Riyadh. Sampai sekarang pun Riyadh merupakan Asimatul Mamlakatus Saudiyah, merupakan ibu negeri ibu negara kerajaan Saudi Arabia. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk tajuk yang kedua ini, pertama sekali ialah kita tahu tentang Mauqi'u Jaziratul Arab, di mana kedudukan semenanjung tanah Arab. Dan kemudian poin yang kedua ialah kita tahu juga tentang sempadan-sempadan yang membatasi semenanjung tanah Arab, dari sebelah timur, barat, utara dan juga selatan.
Okey, seterusnya ialah kita tahu tentang keistimewaan mantikah Hijaz, ya, dan juga bandar-bandar terkemuka di Hijaz. Seterusnya keistimewaan Yaman, dan juga yang terakhir ialah keistimewaan kawasan Najd. Okey, itu sahajalah untuk tajuk yang kedua ini. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham, ya, apa yang Ustazah terangkan. Dan selepas ini nanti insya-Allah Ustazah akan bekalkan sedikit latihan, ya, yang boleh kamu buat berdasarkan kepada nota pertama dan juga nota tajuk pertama dan juga nota tajuk kedua yang Ustazah terangkan, ya, pada minggu lepas dan juga pada minggu ini. Okey, itu sahaja. Semoga anak-anak semua faham apa yang Ustazah ajar. Kalau tak faham, ya, boleh juga PM Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan jawab apa yang Ustazah mampu jawab. Okey, sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.